Okey, so kita mulakanlah. Awak buka buku teks, buku SPS muka surat 50. Okey, kita sambung faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, buka buku teks juga muka surat 125 hingga 134. Okey. So kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang pertama, okey, saiz bahan tindak balas. Ni boleh salin sambil-sambil. Okey, saiz bahan tindak balas. Semakin kecil bahan tindak balas, semakin besar jumlah luas permukaan. Yang ni belum kan, saya belum masuk kan. So bahan, maksudnya kalau saiz tu makin kecil, sekejap saya lukis. Contoh kalau gula pasir biasa tu, so dia kecil-kecil kan. So saiz luas permukaan tu adalah luas permukaan tu yang keliling ni. Awak belajar matematik kan, pengiraan luas permukaan. So yang di sekeliling ni dia semakin bertambah luas permukaan berbanding dengan gula cube yang besar tu. Okey. So kalau kita kira dia punya luas permukaan, so dia tak besar lah sebenarnya berbanding dengan saiz yang kecil-kecil tu. Okey, kalau saiz bahan tu kecil, jadi dia punya jumlah luas permukaan tu akan besar. So kadar tindak balas dia akan meningkat. Faham So kadar tindak balas contohnya kalau macam gula halus tu, kita nak larutkan gula halus tu dia lagi cepat larut. So tu kadar tindak balas dia lah. Tahap apa tu cepatnya larut gula tu. Tu kita panggil kadar tindak balas. Apa sahaja perubahan yang berlaku, so kita panggil kadar tindak balas. Okey, so kalau gula yang besar-besar saiz dia, so dia ambil masa yang lama sikit lah untuk larut. Okey, boleh Okay, seterusnya kita tengok kepekatan bahan tindak balas. Okey. Semakin pekat suatu bahan tindak balas, semakin banyak bilangan zarah per unit isi padu. Maka kadar tindak balas akan meningkat. So contoh kalau air sirap pekat tu kan. So air sirap yang kita bancuh dengan gula, air gula yang sangat pekat, yang memang dah tepu. So dia punya bilangan zarah gula sebenarnya lagi banyak berbanding dengan air gula yang cair tu. Jadi bila air gula yang pekat tu kita bancuh dengan sirap contohnya lah. Okey, so dia akan meningkatkan kadar tindak balas. So dia lagi manis lah compare dengan yang cair tu. Okey, so kadar tindak balas dia akan meningkat. So ingat ini adalah faktor yang kedua iaitu kepekatan bahan tindak balas. Okey, boleh Yang pertama adalah saiz. Yang kedua adalah kepekatan bahan tindak balas. So seterusnya kita tengok faktor yang ketiga adalah suhu tindak balas. Okey. So semakin tinggi suhu tindak balas, zarah-zarah mengandungi lebih banyak tenaga kinetik dan bergerak dengan lebih laju. Maka kadar tindak balas dia akan meningkat. So macam inilah. Kalau suhu tinggi, contohnya kalau awak berada dalam kelas tiba-tiba kipas padam. So awak rasa panas. So awak panas, so awak tak boleh nak duduk diam. Jadi awak bergerak. Kiri kanan bergerak. Sebab kita rasa gelisah tau. So samalah dengan zarah ni. So bila suhu dia tinggi, so tenaga kinetik akan lebih meningkat. So tenaga kinetik ni akan tinggi. So dia akan bergerak, dia akan langgar kawan ni, dia akan dalam satu bekas kan, so dia akan langgar ni, langgar orang ni, langgar. Kita panggil pergerakan secara rawak ni kan, so dia akan bergerak, langgar. Okey. So pergerakan yang laju ni boleh meningkatkan kadar tindak balas juga. Okey, jadi suhu panas ni, suhu panas, kadar tindak balasnya akan meningkat berbanding dengan suhu sejuk. So sama kalau kita nak cairkan gula, cairkan gula, kalau kita hanya menggunakan air sejuk, so dia lambat kan untuk hancur gula tu berbanding dengan kalau kita guna air sejuk. Okey. Seterusnya, nanti ingatkan saya kehadiran sebelum awak keluar sekejap lagi. Okey, kemudian kita tengok faktor yang kedua, yang keempat. Boleh So, suhu tinggi, kadar tindak balas akan meningkat sebab apa? Sebab tenaga kinetik dia meningkat. Okey, seterusnya kita tengok mangkin. So mangkin ini adalah bahan yang mempercepatkan tindak balas. Okey, mempercepatkan tindak balas. Okey.
So mangkin ni kita guna contoh kalau awak buat roti ataupun donat, so kita menggunakan yeast. So yeast tu adalah contoh mangkin. Okey. So kenapa? Sebab bila kita letak yeast, roti ataupun donat tu dia akan jadi naik tau, dia gebu. So dia cantik lah. Alright. So mangkin akan meningkatkan kadar tindak balas sebab dia fungsi mangkin ni dia mempercepat kadar tindak balas. Kalau contoh kan, kalau kita buat roti, kalau kita tak letak yeast, dia ambil masa mungkin berjam-jam untuk gebukan roti tu. Maksudnya untuk naikkan dough tu kan. Tapi kalau kita letak yeast, cepat je. Okey, dengan bantuan soda bikarbonat ke serbuk penaik tu ke, so dia lagi cepat. Okey, boleh ya? Seterusnya, kita tengok faktor yang kelima, tekanan. Okey. Penambahan tekanan akan memampatkan gas, so zarah-zarah gas berlanggar dengan lebih gerak. Maka kadar tindak balas akan meningkat. So contoh saya lukis kat sini, dalam satu bekas, contohnya, kita ada satu tekanan lah. So bila kita tekan, kita tekan benda ni, so ruang ni akan jadi sempit. Ruang ni akan jadi sempit. Jadi bila sempit, kalau awak sendiri pun, kalau kita duduk ramai-ramai dalam ruang yang sempit, kita tak selesa kan. So samalah dengan zarah-zarah ni. So bila ada ruang, bila ruang tu terhad, so dia akan bergerak dengan lebih cepat, so dia akan berlanggar. Okey, bila ada pelanggaran, jadi kadar tindak balas tu akan meningkat. Okey, so memampatkan gas ni maksudnya ruang tu jadi sempit. Boleh So kalau tekanan tinggi, ruang tu ataupun ruang tu akan jadi mampat lah. Ruang antara gas, zarah-zarah gas tu kan. So zarah-zarah akan berada rapat-rapat. Jadi zarah-zarah tu akan berlanggar dengan lebih kerap sebab ruang dia terhad. Maka kadar tindak balas dia akan meningkat. So contoh kat sini kalau tekanan ni kita menggunakan pressure cooker lah. Kan? So pressure cooker ni adalah salah satu contoh pressure cooker mak awak tu kan, setiap rumah akan ada lah, mungkinlah satu pressure cooker. So pressure cooker ni fungsi dia untuk mempercepatkan awak punya masak tau. So kalau sekiranya kita nak empukkan daging yang tulang, bahagian tulang tu kan dia ambil masa. So, kalau kita letak atas dapur biasa, so dia mungkin ambil masa 2 hingga 3 jam untuk lembutkan daging tu. Tapi kalau kita guna pressure cooker, so dia ambil masa lebih kurang dalam 30 minit, 15 minit macam tu dah okey dah. Okey. So dia mempercepatkan kadar tindak balas daging tu. Okey, boleh ya? Sekejap ya, saya nak screenshot. Okey. Okey lagi ke? Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak? Type je dekat ruang komen tu. Okey. So lagi kita teruskan. Okey, so kita dah ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So kena ingatlah faktor yang pertama saiz, kepekatan bahan, makin pekat makin cepat tindak balas tu. Okey, kalau saiz ni saiz kecil makin cepat makin cepat kadar tindak balas. Suhu, bila suhu panas, kadar tindak balas dia akan meningkat. Bila ada mangkin, kadar tindak balas meningkat. Lepas tu bila ada tekanan, kadar tindak balas meningkat. So kebanyakan ni kita guna, kita aplikasikan di dapur. Biasanya macam itulah. Okey. So seterusnya kita tengok aplikasi, muka surat sebelah aplikasi kadar tindak balas. Okey. So aplikasi adalah kegunaan. Kegunaan kadar tindak balas ni di dalam kehidupan kita. Okey. So kita tengok ni aplikasi yang pertama adalah pembakaran bahan api. So bahan api lebih mudah dinyalakan jika saiz dia kecil. Okey, saiz kecil digunakan. So kalau kita nak bakar contohlah kita nak buat ayam percik ke ikan percik ke kan. So kita gunakan arang yang saiz kecil dulu untuk hidupkan api. Okey. So bila api tu dah mula hidup baru kita letak arang yang besar. So arang yang besar tu fungsi dia untuk dia lambat hancur tau. So dia ambil masa yang lama lah. Jadi api tu boleh, bara tu kan, bara tu boleh kekal lama lah kalau kita guna saiz yang besar. So kalau guna saiz yang kecil, mula-mula starting tu untuk kita hidupkan api je dulu. So biasanya macam tu. So kita kena aplikasi saiz lah dalam kehidupan seharian ni. Okay, so ini kerana jumlah luas permukaan saiz yang kecil ni, okay, ketulan arang tadi tu,
lebih besar. Okey, maka lebih banyak haba yang akan diserap menyebabkan kadar pembakaran lebih tinggi. So kadar tindak balas dia lebih tinggi lah. Boleh ya? Exercise ni memainkan peranan. Memainkan peranan jugalah. Okey. So, kita aplikasikan juga yang kedua sewaktu memasak. So, ketulan kecil. Ini saiz juga. Ketulan kecil makanan mengambil masa yang lebih pendek untuk masak. Ini kerana saiz makanan yang kecil mempunyai luas permukaan yang lebih besar, maka lebih banyak haba dapat diserap. Oleh itu, kadar tindak balas adalah tinggi. So, kena aplikasikan di dapur. Kalau contoh kan awak masak nak buka puasa, ada lagi 15 minit waktu nak buka puasa. Kan dah pukul 7 baru awak sedar, oh dah pukul 7. So nak masak. So kita nak cepat kan. Jadi kalau nak katalah nak goreng telur dadar, so telur dadar tu dia ambil masa juga untuk dia masak kan. So apa kata kalau kita buat scramble egg. So scramble egg tu dia size portion dia jadi kecil kan. So bila dia kecil, dia cepat je untuk masak. Sama juga kalau kita nak buat kari, so kita letak kentang. So saiz kentang yang kecil tu ataupun saiz daging yang kecil-kecil kita potong, so dia lebih cepat masak lah. Berbanding dengan saiz yang lebih besar. Okey. So seterusnya kita tengok penyimpanan makanan dalam peti sejuk. Okey, dalam keadaan sejuk, ni suhu ini faktor suhu. Okey. So dalam keadaan sejuk, pertumbuhan bakteria dan proses biokimia iaitu tindakan enzim dalam makanan dapat diperlahankan. Oleh itu, makanan disimpan lebih lama. So kalau tadi kita kata suhu panas dia mempercepatkan kadar tindak balas. Tapi kalau pada peti sejuk ni, kita nak suhu dia tu suhu yang rendah, suhu yang sejuk. Kenapa? Untuk elakkan makanan kita tu daripada rosak. So dalam keadaan sejuk ni, pertumbuhan bakteria dia slow sikit. Awak belajar bab 1 dulu kan, mikroorganisma. So dalam keadaan sejuk ni, mikroorganisma dia tidak aktif. Dia bukan mati, dia tak aktif. Jadi tak adalah pertumbuhan bakteria. Okey, dalam peti. So dengan syarat, makanan yang awak simpan dalam peti tu perlu ditutup. Okey, kalau terbuka, so cepatlah. Mungkin peti awak tu udara dalam peti tu kotor dan sebagainya. So ada pembiakan bakteria ataupun mikroorganisma. So dia cepatlah rosak. Okey. So seterusnya kita tengok tekanan. Okey, memasak makanan dalam periuk tekanan. Okey. Tekanan yang tinggi dalam periuk tekanan akan meninggikan takat didih air. Sebab apa bila kita dah ada pressure kan. So ada pressure, ada tekanan dalam tu. So semua gas dikeluarkan. So jadi tekanan kat dalam akan jadi tinggilah. Okey. So takat didih air, suhu air yang lebih tinggi, okey, mengurang atau meningkatkan kadar tindak balas yang menyebabkan makanan lebih cepat masak. So sebab tu kalau kita nak masak cepat, so gunalah pressure cooker. So sekarang banyak kan Nokza lah, apalah. Dekat GoShop pun ada banyak pressure cooker. So senang mempercepatkan kerja-kerja di dapur. Okey. Kalau saya laju bagi tahu angkat tangan. Raise hand, boleh raise hand tu. Okey, seterusnya kita tengok dalam industri pula. Pada amnya, suhu dan tekanan yang tinggi, okey, serta penggunaan makin dapat meningkatkan penghasilan bahan kimia tertentu dalam proses industri seperti proses Haber dan proses sentuh. So proses-proses ni kita akan tengok nanti So dia ada dua proses yang perlu awak tengok. So proses Haber ni kita nak hasilkan apa, proses sentuh ni kita nak hasilkan apa. Okey. So makin tu perlulah. So makin ni dia mempercepatkan kadar tindak balas. Okey. So ada soalan tak? Ya. Okey, so sekarang ni dah habis kan untuk bab berapa ni, bab 4. So boleh tak awak cuba jawab soalan praktis pengukuhan. So lebih kurang dalam pukul 8.50 macam tu kita bincang. Ya, bincang jawab dulu soalan pengukuhan. So 8.50 lebih kurang kita bincang lah. Cuba. Cuba dulu saya tunggu. Jawab soalan objektif dan soalan struktur tu kalau sempat.
2 minit lagi ya. Oh. Saya share link kehadiran. Okey. Nanti isi ya. 7 orang ni. 7 ke? 1, 2, 3, 4, 5 orang. 5 orang je yang hadir hari ni. Okey lah. Ni link. Okey, so isi kehadiran untuk 5 orang ni. Ya Allah. Nak makanan lah. Tadi dah makan. Tak, dia kalau sini dia nak makanan. Makan. Ni. Dia nak makanan. Dia lapar. Okey, so kita bincang soalan. Sekejap ya, mana-mana hilang dah ni. Okey, so kita tengok soalan nombor 1. Boleh ya, saya teruskan. Soalan nombor 1, antara tindak balas kimia berikut. Antara tindak balas kimia berikut, yang mana mempunyai kadar tindak balas. Kadar tindak balas yang dapat ditentukan dengan menyukat isi padu gas yang terbebas. So tengok ferrum dengan larutan kuprum 2 sulfat, logam dengan kuprum tak ada gas. So larutan plumbum dengan natrium klorida pun tak menghasilkan gas. So yang menghasilkan gas adalah magnesium dengan asid. So magnesium ni adalah logam. So bila logam, ingat ya, bila logam bertindak balas dengan asid, dia akan menghasilkan gas. So tak kira lah, biasanya gas hidrogen lah. So kalau ada certain tindak balas tu dia akan menghasilkan gas oksigen. Okey, so ingat. Logam dengan asid dia akan menghasilkan gas hidrogen. Okey, soalan nombor 1 jawapan dia adalah D. So soalan nombor 2, seorang murid sedang memerhatikan tindak balas antara kalsium karbonat dan asid sulfurik dalam sebuah bika. Manakah kadar penghasilan karbon dioksida? So, bila kalsium karbonat dengan asid bertindak balas, dia akan menghasilkan gas CO2, karbon dioksida. Boleh ya? So, yang boleh ditingkatkan oleh murid itu. So, bagaimana kadar penghasilan karbon dioksida yang boleh ditingkatkan oleh murid? So, macam mana dia nak tingkatkan kadar tindak balas tu? Kita baca satu-satu. Dengan meningkatkan suhu. Okey, mengurangkan kepekatan. Betul tak mengurangkan kepekatan? Salah ya. So, kepekatan tinggi, baru kadar tindak balas tu meningkat. So, lagi C kita tengok. Meningkatkan saiz kalsium. Saiz kalsium, betul tak saiz tu besar? Kadar tindak balas tu cepat. Salah ya. So, saiz yang kecil akan mempercepatkan kadar tindak balas. Kemudian menambahkan air ke dalam asid sulfurik. Menambahkan air ni maksudnya mengurangkan kadar kepekatan. So salah jugalah. Yang ni pun salah. So jawapannya adalah nombor 2 adalah A. Meningkatkan suhu. So suhu tinggi akan meningkatkan kadar tindak balas. Dengar suara saya kan? Okey. Kemudian kita tengok soalan nombor 3. Graf 1 menunjukkan rajah graf 1 menunjukkan rajah 1 dalam graf 1 menunjukkan graf isi padu gas melawan masa bagi tindak balas antara 6 gram ketulan zinc dan 50 gram asid sulfurik. So sekarang ni ini adalah tindak balas antara asid dan logam dan asid lah.
So, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Gas lah. Okey. So, dia kata antara berikut yang manakah perlu dilakukan untuk menghasilkan graf 2. So, kalau awak tengok sini, graf yang pertama ni, okey, kadar tindak balasnya adalah cepat ke perlahan. So, kena tahu yang tu. So, kalau graf yang kedua ni, kadar tindak balasnya cepat ke perlahan. So, awak kena tahu yang tu. So yang ni kena refer buku teks, kan? Hari tu saya dah terangkan yang ni. So, yang pertama tu kadar tindak balas dia adalah cepat atau cepat. So, kalau yang kedua, graf yang kedua, kadar tindak balas dia perlahan. So, kadar tindak balas perlahan. So, kalau yang hijau ni, yang nombor 1 ni, kadar tindak balas dia cepat. So, mana nak tahu, tengok kalau graf tu dia ke atas, dia cepat lah sebab dia kalau tengok masa dia ni, yang ni lagi singkat berbanding dengan yang ni. Okay. So, kalau tengok sini, dia kata, yang mana perlu dilakukan untuk menghasilkan graf 2. So, ni kadar tindak balas perlahan. Macam mana kita nak hasilkan kadar tindak balas tu perlahan? So, memanaskan asid sulfurik. Betul tak panaskan? So, suhu meningkat, kadar tindak balas akan meningkat. So, salahlah kita nak memperlahankan kadar tindak balas. So, mencampurkan air. So, kita cairkan kepekatan asid lah. So, betul lah B jawapan dia. So, menggantikan keturunan zinc dengan serbuk zinc. Salah. So, saiz yang kecil, kadar tindak balas dia akan meningkat. So, ini untuk graf nombor 1. Okey, lagi. Menambahkan larutan kupro, menambahkan larutan maksudnya kita tambahkan kepekatan. So, maksudnya salah lah. So, yang ni untuk graf nombor 1. Ini betul nombor 1. Yang ni memanaskan asid ni untuk graf nombor 1 yang hijau tu. So, yang graf biru nombor 2 tu adalah B, mencampurkan air. So, kita cairkan. Maksudnya, kita kurangkan kepekatan. Jadi, bila kurangkan kepekatan, kadar tindak balas dia akan perlahan ataupun lambat. Boleh ya? Okay, seterusnya, kita tengok nombor 4. Tindak balas antara asid nitrik cair dengan zinc. So, biasanya, asid nitrik cair dengan zinc ni pun sama. Zinc, okay, logam, okay, dengan asid. So, dia akan hasilkan gas hidrogen. Okay. So, dia kata, tindak balas lengkap dalam masa 60 saat dan isi padu gas dia adalah 120. So, hitung kadar tindak balas. Dia kata hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Jadi, macam mana nak buat? Guna sahaja rumus, ya, kadar tindak balas purata bersamaan hasil tindak balas ataupun isi padu gas tadi tu lah. Okay, kenapa dia jadi gelap? Okey, isi padu, tak muat dah. Isi padu gas tadi, dia gelap ya saya punya. Okey. Isi padu gas dalam unit sentimeter padu. Ada kat tepi dah. Okey, isi padu gas dalam unit sentimeter padu. Sekejap. Dia loading. Saya punya line internet ni slow. So, dia kalau kata skrin ni tak nampak, so bagi tahu dia dah slow sangat ni. Dia hang. Sekejap ya. Okey. Dah. So, kadar tindak balas, hasil tindak balas bahagi dengan masa. So, masa dalam unit saat. So, macam biasa masukkan. So, dia kata 120 cm padu bahagi dengan masa yang diberi adalah 60 saat. So, awak akan dapat lebih kurang 2.0 cm padu per second. Okey, boleh ya? So, awak akan dapat 2.0 cm padu saat negatif 1. So, inilah dia punya jawapan. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 5. Antara berikut yang manakah tidak mempengaruhi kadar tindak balas? Yang tidak mempengaruhi. Kena fahamlah dia punya soalan. So, ingat soalan-soalan daripada buku SPS dan soalan objektif biasanya adalah soalan-soalan bentuk SPM. Okey. So, tidak mempengaruhi, kita ada 5 faktor yang kita dah belajar tadi. So, kena tahulah. So, faktor yang pertama, suhu, kepekatan, semua tu. So, isi padu, larutan, tidak mempengaruhi kadar tindak balas. So, makin mempengaruhi, suhu bahan mempengaruhi, kepekatan mempengaruhi. So, isi padu dia tak ada masalah lah. Okey. So, dia tak mempengaruhi pun isi padu. So, jawapannya adalah A. So, nombor 6, mengapa kepekatan larutan ni meningkat? Kepekatan larutan meningkat, kadar tindak balas pun meningkat. Sebab apa?
Sebab larutan mengandungi lebih banyak zarah per unit isi padu. So kalau lebih pekat, jadi dia punya bilangan zarah tu lagi banyak lah. Jadi dia akan cepatlah dia punya kadar tindak balas. Okey, boleh ya? Sempat tak buat soalan bahagian B? So cuba kita bincang sama-sama. Kalau kita habis awal tak apa. Sebab saya nanti nak kena tunggu nak ready untuk 5 Archimedes pula. Okay, so mungkin saya akan tamatkan 5 minit awal lah. Okey. So jadual 1 menunjukkan gas yang dikutip 2 minit. Dalam 2 minit bagi tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik. So kalsium karbonat dengan asid hidroklorik dia akan hasilkan gas karbon dioksida biasanya. Oh, ni dia hasilkan gas hidrogen. Betul ke gas hidrogen? Okeylah, gas hidrogen dikata kat sini dan hidrogen lah. So tadi gas hidrogen sebab dia kalsium betul. Gas betul. So gas hidrogen sebab dia ikut hidroklorik. Dia hidroklorik asid. So tadi dia hasilkan gas karbon dioksida. So ni adalah gas hidrogen. Kita ikut dia. Okey. So kita tengok kepekatan asid 50 cm padu 0.5 mol. So 50 cm padu 1.0 mol. So kalau makin banyak ni, ini adalah apa dia kata? Ini adalah unit kepekatan mol per desimeter padu. Desimeter padu ni adalah unit untuk kepekatan. Okey, semakin tinggi nilai dia ni, semakin pekat lah maksudnya. Yang nombor 2 ni dia lebih pekat berbanding dengan nombor 1. Okay, jadi isi padu gas yang terhasil untuk 50 cm padu asid yang kepekatan dia 0.5 mol desimeter padu, dia hasilkan 20 cm padu sahaja. Okey, kalau kepekatan dia 1.0, so dia akan hasilkan lebih. So 40 cm padu. So apakah maksud kadar tindak balas? Perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa atau perubahan isi padu gas yang terkumpul per unit masa. Okay, salin jawapan. Okey. Kemudian soalan B, hitung kadar tindak balas bagi eksperimen 1 dan 2 dalam 2 minit. So dia kata dalam 2 minit. Jadi direct ambil sahaja. Alright. So ni sebab dia kata kat sini, dia mention kat sini dalam 2 minit kan. So dia menghasilkan dalam 2 minit dia akan hasilkan 20 dan 40 cm padu. Sini dalam 2 minit. Jadi ambil terus je lah. Okay. So 20 cuma tukarlah 2 minit tu kita convert jadi 120 saat. Sebab kita punya rumus tu dalam unit saat. Rumus masa tu dalam unit saat. So convert saja. Okay, boleh ya. So kadar tindak balas untuk eksperimen 1. So 20. Okey, kita ambil ni 20. Okey. Kemudian bahagi dengan 120 saat bersamaan 2 minit. So, awak akan dapat 0.17. Kemudian, kita ambil 40. Okey. 40 bahagi dengan 120. So, awak akan dapat 0.33 saat. Boleh ya? Oh, Hazim baru masuk So, isi kehadiran ya. Tak apalah. Last minute pun. Isi kehadiran yang baru masuk ni. Okey. Kemudian kita bandingkan. So bila kata soalan bandingkan kadar tindak balas bagi eksperimen 1 dan 2, jelaskan jawapan. Bila ada penjelasan, so markah dia akan jadi 2 lah. Okey. So kadar tindak balas dalam eksperimen 2 lebih tinggi. Tengok kadar tindak balas eksperimen 2 ni lebih tinggi sebab dia 0.33 berbanding dengan 0.17. So dia lebih tinggi. Ini kerana kepekatan asid lah. Dalam eksperimen 2 lebih tinggi. Itu sahaja dia punya explanation. Sebab dia sekarang ni kita tengah bincang tentang kepekatan. Okey, boleh ya? Okay, kemudian soalan bahagian C. Cuba jawab. Okey, cuba jawab dalam buku pendek. Buku latihan. Walaupun ada jawapan kat belakang, so tak apa. Tapi kena jawab ikut format yang saya ajar lah dalam bentuk jadual tu. Okey. So tekan satu penyataan masalah. So penyataan masalah ni kena ada tanda soal. Okey. Hipotesis. Kalau dulu format lama kita tak ada penyataan masalah. So format baru ni dia ada penyataan masalah. Okey. So dia ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per 10 markah. 10 per 10. Okey. Tambah satu kolom lagi penyataan masalah.
So, yang lain tengok berdasarkan eksperimen beri satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan katuran zinc, asid hidroklorik dengan kepekatan 1 mol 0.1 mol. So, yang ni lebih pekat lah. Ni lebih pekat. Kepekatan dia tinggi, yang ni kepekatan dia rendah. Okey, so yang ni sebenarnya kita tak buat lagi eksperimen ni. Awak tengok dalam buku teks. Dalam buku teks ada eksperimen ni. Okey, so boleh rujuk buku teks jugalah. Oh, saya tak ada buku teks. Dia dalam kereta. So tolong rujuk buku teks untuk jawab soalan bahagian C. Okey, so untuk hari ni saya rasa sampai situ sajalah. So kita dah tamat untuk bab 4. Okey, jadi bahagian C ni nanti insya-Allah kalau ada masa saya akan record video untuk penerangan tentang macam mana cara teknik nak jawab soalan ni. Okey, boleh ya? So yang ni bahagian sini adalah awak punya latihan lah. Jadi awak kena jawab dalam buku pendek. So awak punya latihan pengukuhan, so jawab dalam buku pendek ya. Okey, sekejap. So ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada Okey. Kalau tak ada apa-apa, baru 4 orang yang isi kehadiran. Siapa yang dah isi? Sekejap saya cek. Nisha, Emil, Sofia, Alicia, Hazim. So yang lain mana? Samira. Tadi ada. Ain tak isi lagi Ain. Ain. Lagi siapa lagi? Emil dah. Ain belum isi Ain. Ain isi ya. Nisha. Nisha dah. Okey, so tolong isi saya. Kalau tak silap saya tadi ada 5 orang. So termasuk Hazim jadi 6 lah. Saya rasa siapa ni? Samira dah terkeluar tadi. Okey. So kalau tak ada apa-apa sampai di sini sajalah untuk hari ini. Saya minta halal lagi 5 minit ni. Okey. So itu sajalah. So boleh left sebab saya nak tunggu 5 achievement masuk. Okey, terima kasih. Sama. Pakai baju. Tolong pergi pakai baju. Janganlah kacau Mama. Mama tengah ada kelah ni. Kakak adik ni gosok gigi tak? Gigi gosok gigi. Tak pakai baju sama ke? Pakai baju malam tadi? Betul? Haziq mandi Haziq. Ambil buku bahasa Melayu yang tahun 1 tu. Buat sekarang. Sementara tunggu Mama habis kelas.
Cepat.